Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ar-ra'ufir rahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul 'azim. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan seluruh saf pimpinan Masjid Kota Kemuning, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para hadirin dan hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kesempatan kepada kita malam ini berada dalam rumahnya, sama-sama kita melaksanakan ibadah salat secara berjamaah. Dalam masa yang sama diberikan kesempatan masa kepada kita untuk bersama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Dia mudah-mudahan hujan yang ada di luar sana, mudah-mudahan hujan yang membawa keberkatan kepada kita. Sebagaimana doa baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hujan sebagai yang memberikan manfaat. Manakala kalau sekiranya hujan lebat dan membimbangkan, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang lain, berbentuk perlindungan daripada bala musibah yang berpunca daripada hujan. Seumpama doa baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala dhirabi wal akam wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Itu antara doa yang dibacakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila hujan lebat dan membimbangkan. Apa maksud doa tadi? Umumnya doa itu bermaksud baginda meminta supaya Allah Ta'ala alihkan hujan. Jangan timpakan bala bencana yang berpunca daripada hujan kepada kita. Allah Ta'ala mudah-mudahan memindahkan hujan tersebut ke kaki-kaki bukit, ke mana-mana lembah yang selayaknya. Maka mudah-mudahan itulah kita mengharapkan, seandainya hujan yang membawa musibah bala kepada kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnah berkaitan dengan apabila kita menerima hujan. Muslimin muslimat sekalian, perbincangan kita adalah melalui kitab Mustikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jilid yang kedua, berkaitan dengan ibadah. Maka sebenarnya kita masih lagi berada gear 1, berada pada peringkat gear 1 permulaan. Baru saja duk berbincang berkenaan dengan perkara-perkara berkaitan dengan bersuci. Dalam siri yang lepas kita telah pun memulakan perbincangan berkenaan dengan benda-benda najis dan cara membersihkannya. Kita telah pun diperkenalkan sedikit sebanyak berkaitan dengan hal ehwal najis ini. Khususnya telah pun dibacakan hadis berkenaan dengan najis yang disebut sebagai najis mughallazah, yang berpunca daripada anjing dan juga binatang babi. Jadi malam ini kita sambung lagi perbincangannya pada halaman yang ke-29 daripada kitab ini.
kata pengarang rahimahullah ta'ala, pembahagian benda-benda yang najis dan cara membersihkannya. Tuan-tuan sekalian, perkara ini saya yakin dan percaya bahawa kita dah biasa dengar, tetapi kita mudah-mudahan melalui apa yang disebutkan oleh pengarang kita ini adalah pengetahuan tambahan yang kita dapat perolehi. Khususnya kita nak mengetahui hukum berkaitan dengan najis yang sekira mana disebut ini. Anak-anak kita yang berada di kafar pun, sekolah-sekolah agama pun mereka boleh sebut kenapa yang dikatakan dengan najis mughallazahnya, kemudian najis yang mutawassitahnya, najis yang mukhaffafahnya, anak-anak kita pun boleh sebut. Dan kita sendiri pun insya-Allah masih tahulah kita berkait dengan perkara ini kerana ianya merupakan perkara asas. Namun begitu, mudah-mudahan dengan apa yang disebutkan dalam kitab ini adalah pengetahuan tambahan bagi kita, khususnya berkenaan dengan sumber datangnya hukum tersebut. Kena tahu sikit sebanyak, selok-belok sejarah dia, sumber kenapa dikeluarkan pembahagian yang 3 tadi tu. Maka kita akan tahu melalui sebutan kepada kita tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara ini. Maka kata pengarang lagi, dia kata benda yang najis ialah benda-benda yang kotor yang menghalang sahnya solat. Pentingnya kita mengambil berat soal najis ni kerana ianya mempengaruhi penerimaan solat kita di sisi Allah Ta'ala. Walaupun cukup rukun syarat yang lain, tapi bab najis kita tidak settlekan, maka tidak sah kita punya solat. Sebab itu sentiasa perlu dimuhasabahkan, perlu direnung, ditilik balik cara kita membersihkan najis-najis tersebut. Mudah-mudahan kita akan mendapat solat dan juga ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Menurut huraian ulama, benda-benda yang najis itu terbahagi kepada 3 bahagian. Ini merupakan pembahagian yang popular dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Baik, yang ni daripada kecil lagi kita duk belajar kan, perkara yang seumpama ini. Baik, maka dinyatakan pertama, iaitu jenis yang pertama daripada 3 jenis najis ataupun 3 bahagian najis tadi, kata pengarang kita, dinamakan dengan najis berat, ataupun dalam istilah bahasa Arabnya, dalam istilah fiqahnya, dinamakan dengan najis yang mughallazah. Najis yang mughallazah, yang ghalis, yang berat. Berat dari segi mana? Dari segi kesan dan juga cara untuk menyucikan dia. Dia ada pendekatan-pendekatan yang spesifik yang lebih ketat berbanding dengan cara penyucian yang dilakukan, pembersihan yang dilakukan untuk jenis najis-najis yang lain. Maka inilah yang paling berat dari segi kesan dia dan juga dari segi cara bagaimana kita nak membersihkan dia, iaitu anjing dan babi dan kotoran keduanya. Anjing, binatang anjing dan juga binatang babi serta keturunan daripada keduanya, atau keturunan salah satu dari keduanya. Keturunan daripada keduanya ni maksudnya anak dia lah, anak anjing, anak babi samalah. Sebagaimana induk dia, maka begitu jugalah anak-anak ini juga dinilai sebagai najis. Ataupun keturunan salah satu daripada keduanya. Seumpama kalau sekiranya anjing, kan dia berkahwin dengan kambing contohnya kan, lahir anak, maka anak tersebut mengambil hukum sebagaimana anjing juga. Itu dikira sedemikian. Begitu juga babi lah. Kalau dia bersama dengan binatang lain yang bukan daripada jenis dia, kemudian melahirkan anak, jadi anak kacukkan, ada DNA babi separuh dan juga DNA makhluk lain separuh, kan, binatang lain separuh, maka tetap dihukumkan sebagai babi lah, walaupun ianya kacukkan dengan babi ataupun anjing. Ini pun kita sedia maklum dalam perbahasan fiqh kita. Kitab kita ni dia bukan kitab fiqh sangat kan, cuma dia lebih tekankan kepada aspek dalil dan juga sandaran hukum datang daripada mana. Jadi pembahasan yang detail tu tuan-tuan sekalian kena belik balik lah kitab-kitab fiqh, kena rujuk balik kepada perbahasan fiqh. Kemudian disebut bahawa meliputi seluruh badannya, seluruh badan anjing dan juga babi tadi, dan segala yang terbit daripadanya. Yang dimaksudkan yang terbit daripada binatang ini, najis-najis dia, kencing dia dan perkara yang berkaitan dengan 2 makhluk anjing dan juga babi ini.
Itu dinamakan dengan najis mughalladhah. Cara membersihkan sesuatu apabila terkena najis yang berat ini ialah dengan jalan disertu. Istilah yang betulnya dipanggil sebagai sertu. Tapi kadang-kadangnya kita tertukar, kita pergi panggil samak kan. Samak tu untuk nak bersihkan kulit, untuk kita guna sebagai bekas dan seumpamanya. Kita keringkan dengan cara-cara yang tertentu, yang tu disebut sebagai samak. Untuk kita basuh kotoran yang berpunca daripada anjing dan babi ni, istilah yang tepatnya adalah sertu. Iaitu dibasuh sebanyak 7 kali. Dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya, sama ada di awal atau di akhirnya, hendaklah dicampurkan airnya dengan tanah. 7 kali basuhan. Kalau kata kita guna baldi, 7 baldi ada air tersebut, kemudian salah satu daripada baldi tersebut adanya yang bersumberkan tanah, air yang berasal daripada tanah, campuran tanah. Baik. Jadi bolehlah nak guna yang tanah tu di awalnya, ataupun di pertengahannya, ataupun di hujungnya. Tentang sekalian, banyak situasi yang menyebabkan kita perlu untuk kita bersihkan ini. Barangkali kita mendapati depan rumah kita lupa nak tutup gate depan rumah kita, contohnya kan, pintu rumah kita. Tiba-tiba anjing pergi tidur depan rumah kita, ada kesan najis dia kan. Maka inilah perlu kepada hukum ni, dan ini perlu kepada hukum ini. Kalau saya dulu, pengalaman kita sendiri, kita beli rumah, subsale lah, beli rumah yang mana diduduki oleh non-Muslim, bukan Islam, Chinese lah kan. Dan dia bagi tahu siap-siap, dia kata ini tempat dia bela anjing kan. Jadi setengah sahabat-sahabat kita, dia kata, Ustaz beli rumah orang bela anjing macam mana tu kan, boleh tak duduk kan. Kita kata kita ada panduan hukum, maka kita bersihlah. So, ini time kita nak guna fiqh kan. Ini duk belajar dalam kitab saja kan, tapi bila bab begitu kita jadi skeptikal, takut teruskan, seolah-olah tak ada jalan penyelesaian. Kita bersihlah mana-mana tempat yang berkaitan, bersih dengan cara yang diajarkan di dalam fiqh. Tentu sekalian, mula-mula bila kita masuk kan, pengalaman kita lah, bila kita masuk rasa tak sedap lah, sebab memang tahu najis kan. Tapi alhamdulillah, bila kita bersih mengikut kepada kaedah fiqh Islam ini, dia sampai satu tahap bila dah bersih sungguh-sungguh, kita rasa yakin, jiwa kita pun rasa tenang kan. Oh, kata inilah hikmah fiqh kan. Ini hikmah fiqh. Ada penyelesaian, ada kaedah yang diajarkan kepada kita untuk kita membersihkan najis yang berpunca ataupun tempat yang berpunca daripada makhluk inilah, anjing dan juga babi. Baik. Jadi sumber hukumnya diambil daripada mana? Hadis yang telah pun kita baca dalam sesi yang lepas. Hadis dalam riwayat Imam Muslim, baginda menyatakan di mana mafhumnya, kalau sekiranya bekas kita dijilat oleh anjing kan, maka Nabi memerintahkan supaya bekas tersebut dibasuh dengan 7 kali. Salah satu daripada air basuhannya kan, dan Nabi mengesyorkan dalam hadis yang dalam riwayat Muslim ini, ulahunna, Nabi kata seelok-eloknya yang mula-mula itu dibasuh dengan campuran tanah, kemudian dibilas dengan air yang lain lah selebihnya, yang 6 tu. Jadi Nabi syorkan dalam hadis ini dengan dimulakan tanah terlebih dahulu. Dalam riwayat-riwayat yang lain, ada yang Nabi SAW menyebut dalam bentuk pilihan. Dalam bentuk pilihan, boleh nak diawalkan ataupun nak diakhirkan. Sebab itu fiqh menetapkan bahawa boleh kita nak letak di mana-mana dari segi giliran dia. Nak mula di pertama dengan yang tanah terlebih dahulu, ataupun di pertengahan ataupun di akhirnya. Barulah kita mula dengan kita buat dengan yang air tanah tadi tu. Jadi itu pilihan yang kita ada, ikut keselesaan, ikut kepada kesesuaian. Tapi kalau kita letak di hujung-hujung yang air tanah, dia problem juga kan, ada kesan tanah lah kan, ada kesan tanah, kena buat basuhan lain pula. Jadi ambil letak di tengah-tengah ataupun di permulaan. Kalau nak lebih, kita kata confirm dia akan hilang semua yang air tanah tu, kita mula dengan yang air tanah terlebih dahulu, dan yang 6 kali lagi tu, 6 bekas lagi tu, air yang seterusnya. Baik. Kalau kata kita menggunakan pipe kan, contohnya nak kira macam mana 7 kali tu kan, kita buat anggaran lah. Kita buat anggaran untuk kali yang pertama, kita masukkan dalam baldi kan, kita buat itu kira yang pertama. Kemudian bila kita nak guna pipe terus, kita buat anggaran. Sekali lalu semua rata tu kita kira sekali.
kan, kalau menggunakan pipe secara direct. Kemudian ini kali yang kedua bagi rata, untuk kali yang kedua, begitulah seterusnya. Ini kita buat anggaran. Tidak semestinya nak kena, kalau boleh buat, kita tentukan satu bekas terus itu lebih baiklah. Tapi kalau kita nak guna direct dengan menggunakan pipe langsung daripada hose pipe kita itu, maka kita buat kiraan kita sendiri. Kita sendiri. Jadi bila cukup 7 kali keseluruhannya mengikut kiraan yang kita tetapkan itu, maka insya-Allah telah pun dikira sebagai bersih. Kemudian yang kedua, jenis najis yang kedua, najis ringan, dinamakan dengan najis mukhaffafah, asal daripada perkataan khafif. Kalau tadi mughallazah asal daripada perkataan ghaliz, tebal, berat. Yang ni mukhaffafah asal daripada perkataan khafif, ringan. Ringan dari segi kesan dia kan, dan juga ringan dari segi cara basuhan dia. Kalau tadi berat dari segi kesan dia, dan juga berat dari segi kita kata cara basuhan dia. Yang ni ringan. Baik. Tapi walaupun ringan tetap perlu dibersihkan. Jangan kata pula najis ni yang najis ringan, kita pun kata tak apa tu silap lah. Mesti juga dibersihkan. Kalau kena di tempat untuk kita beribadah dan tempat-tempat yang lain, mesti dibersihkan juga. Yang kata ringan kita tinggal terus, kerana itu satu kesilapan juga dalam memahami konsep berkait dengan najis ini. Yang dimaksudkan dengan najis mukhaffafah iaitu kencing kanak-kanak lelaki. Kencing kanak-kanak lelaki yang berumur belum genap 2 tahun dan yang hanya diberi minum susu semata-mata. Jadi anak lelaki yang bawah usia 2 tahun, belum cukup 2 tahun, 2 tahun dikira dari segi tahun qamari. Kita sebut bulan Islam ataupun bulan hijrah, tahun hijrah qamari. Jadi kiraan kalau sekiranya dia belum cukup lagi 2 tahun dan dia tak makan selain daripada susu sahaja, susu ibu, susu dada kan, maka kalau sekiranya dia kencing dia tersebut, kencing anak lelaki tersebut dikira sebagai najis yang mukhaffafah. Tapi masalah juga dia kata, sebab apa anak kita ni dah makan benda lain dah. Bila masa tahnik hari tu ustaz dah bagi kat dia kurma, kan makan benda lain dah. Maka kata ulama dalam pembahasan fiqh mazhab Syafi'i ada disebutkan tentang perkara ini. Ulama-ulama mazhab pun ada bahaskan. Dia kata yang diberi makan masa tahnik itu tidak dikira sebagai mengganggu kaedah yang disebut sebagai najis mukhaffafah ini. Maknanya dia tidak memberi kesan lah. Sebab makan tersebut walaupun kurma yang diberi itu namanya kurma, bukan daripada jenis susu, tetapi dengan kadar yang sedikit sahaja dan dengan tujuan untuk itu sahaja, tidak mengenyangkan pun. Jadi untuk itu dia ada excuse lah. Kalau dia ambil kira juga, makna kata boleh jadi hukum ni tak boleh diguna pakai untuk semua anak lelaki lah. Sebab memang confirm lah masa kecil akan buat tahnik kan, belah mulut dia dengan diberi makan kurma, ataupun ada orang setengahnya bagi kismis kan. Jadi yang sikit-sikit itu tidak dikira lah. Yang diambil kira kalau sekiranya anak-anak ini dia dah makan benda lain sebagai menggantikan susu, ataupun mengambil tempat sebagai makanan untuk mengenyangkan dia. Contohnya kalau sekarang ni mungkin Nestum kan, itu dah dikira ambil benda lain lah. Dia bergantung pada benda lain lah, tetap bergantung pada susu ibu untuk dia kenyang. Baik, maka cara membersihkannya memadai dengan merenjiskan air di atas tempat yang terkena kencingnya. Caranya ialah hanya ambil air yang bersih, maka renjiskan dengan kadar macam mana disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, sehingga meratai semua tempat yang terkena najis kencing kanak-kanak lelaki tersebut. Walaupun tidak mengalirkan air tersebut, air itu tak mengalir, dia duduk kat situ lah, tapi kita renjiskan sehingga air yang kita renjis itu lebih banyak daripada jumlah air kencing. Maknanya pastikan bahawa air yang kita renjiskan itu, air bersih tu, air suci itu lebih banyak daripada jumlah air kencing tersebut. Walaupun dia tak mengalir, dia duduk bergenang tempat sama je, maka dah dikira sebagai bersih. Kalau kata terpijak ke tak apa dah kan, maknanya itu dah dikira sebagai bersih. Dan tidak disyaratkan hilang ain. Maksudnya tidak disyaratkan hilang betul-betul air kencing tersebut, walaupun air kencing itu masih lagi ada. Serta begitu juga tidak disyaratkan hilangnya
sifat bagi air kencing tersebut, walaupun mungkin ada bau sikit-sikit lagi kan, dan juga nampak warna dia sikit-sikit kuning-kuning sikit kan, tapi bila kita dah renjiskan air lebih banyak daripada jumlah kencing tersebut, dikira sebagai bersih dah. Dia ada kajian sains yang dibuat. Mungkin tuan-puan boleh search, cari tengok apa kajian sains yang dibuat. Kalau tak silap saya, kajian dibuat, dia check lah, dia tengok kenapa relevannya hukum untuk khusus bagi anak lelaki ni, dia diberi keringanan berbanding dengan kencing anak perempuan ini. Dia ada kelebihan dari segi kandungan dia, kandungan bakteria dalam air kencing anak lelaki yang minum susu sahaja ini rendah sahaja kalau nak dibandingkan dengan yang ada dalam kencing anak perempuan. Sebab itu diringankan hukum untuk anak anak lelaki ni. Itu dari segi sains untuk nak menguatkan relevannya hukum yang ditetapkan dalam agama. Kalau kata sains tak menjumpai perkara tersebut pun, kita tetap berpegang bahawa apabila hukum datang daripada Allah Ta'ala, disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetap juga kita perlu pegang walaupun kita tidak tahu hikmah. Kerana konsep dalam hukum ni kita kena ittiba', kita kena mengikut. Baik. Cuma kalau ada sokongan dari segi sainsnya, lebih baiklah menguatkan lagi lah betapa apa yang disampaikan dalam hadis-hadis Nabi dalam hukumnya itu sesuai dengan kita kata penemuan sains moden, menguatkan lagi hukum tersebut. Maka daripada mana dia ambil hukum ini? Ini yang kita nak tahu. Bab tadi tu kebanyakan kita dah tahu. Saya sebut pun kira sebagai ulangan lah, kan? Anggap sebagai kita kata murajaah. Kita ulang balik. Cumanya daripada mana dalil dia ataupun sandaran hukum dia? Di antara hadis-hadis yang menjadi dalilnya ialah hadis yang berikut. Ini contoh hadis yang berkisahkan tentang hukum inilah. An Abi As-Samah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami, rawahu Abu Daud. Dari Abu As-Samah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, kencing kanak-kanak perempuan hendaklah dibasuh. Nabi sebut secara jelas, kencing anak-anak perempuan Nabi kata hendaklah dibasuh. Maknanya basuh sebagaimana najis mutawassitah, sebagaimana najis-najis yang lain. Dan kencing kanak-kanak lelaki memadai membasuhnya dengan merenjiskan air, yakni rata-rata di atasnya. Memadai dengan ambil air renjis di atas kencing tersebut. Ini bagi kencing mana ni? Kencing ghulam, baulil ghulam, kencing anak lelaki. Itu hadis yang berbentuk kata-kata Nabi perintahkan. Pernah tak berlaku kepada baginda sendiri? Maknanya pernah tak perkara ini berlaku secara praktikal pada zaman Nabi SAW? Ya, berlaku secara praktikal dan Nabi buat. Maka bertambah yakinlah, kan sahabat-sahabat pun bertambah yakin, kita sendiri pun confirm akan bertambah yakinlah bila kita tahu perkara yang sama secara realitinya berlaku pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis yang popular yang menjadi sandaran hukum dalam pembincangan fiqhnya ialah hadis yang diambil daripada riwayat Ummu Qais bin Mihsan radhiyallahu anha. Dalam riwayat ini menyebut annaha atat bi ibnillaha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu wa lam yaghsilhu. Dalam riwayat ini riwayat Imam Muslim. Syekh kita tak sebut dalam kitab dia. Ini tambahanlah kita ambil daripada sumber-sumber yang lain dalam perbahasan fiqh khususnya. Di sini disebutkan bahawa sahabiah yang bernama Ummu Qais tadi, Ummu Qais bin Mihsan, dia ni datang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan dia membawa seorang bayi lelaki yang masih kecil, dan dibawa kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat ini menyebut bahawa anak lelaki dia ini belum makan sebarang makanan lagi kecuali minum susu ibu sahaja. Itu spesifik dalam hadis ini menyatakan sedemikian. Mana yang ni yang dikeluarkan syarat-syarat tadi tu yang membolehkan direnjis sahaja apabila dia belum makan benda lain lagi kecuali minum susu ibu sahaja.
Maka Rasulullah SAW ambil anak tersebut, anak lelaki tersebut, baginda letakkan di atas pangkuan baginda SAW. Nabi pangku dia, Nabi riba dia. Kemudian bayi itu kencing di atas pakaian baginda SAW. Budak tadi itu dikencing. Anak kepada Ummu Qais bin Mihsan tadi kencing di atas ribaan baginda SAW. Maka Nabi SAW meminta air, lalu merenjiskannya ke atas pakaian dan tidak pula membasuhkannya. Nabi pun ambil air, renjis atas pakaian baginda SAW tanpa baginda membasuhkan pakaian tersebut sebagaimana dibasuh daripada najis-najis yang lain. Itu dalil yang kuatlah, dalil yang jelas. Lebih-lebih lagi lah hadis ini disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Jadi ini perkara yang praktikal betul-betul berlaku pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dirumuskan bahawa dari beberapa hadis yang lain dapat dipaham bahawa kanak-kanak lelaki yang tersebut ialah yang hanya diberi minum susu semata-mata. Dikeluarkan pula, diistimbatkan hukum daripada hadis yang dinyatakan tadi riwayat Abu Daud dan disokong oleh hadis-hadis yang lain seperti hadis yang saya baru bacakan tadi. Maka dikeluarkan hukum syarat kanak-kanak yang kita nak kategorikan najis kencing dia itu sebagai mukhaffafah sahaja. Syaratnya mesti dia hanya minum susu ibu semata-mata untuk dia kenyang dalam tempoh bawah daripada 2 tahun. Bila dah mencecah 2 tahun, walaupun dia masih lagi hanya minum susu ibu, dia tak jadi juga. Had umur pun kena ambil kira, had umur dan juga dari segi makanan dia tadi itu. Tentu sekalian, persoalan yang dikira persoalan yang muasirah, isu semasa dalam bab ini ada berkenaan dengan kalau sekiranya anak tu dia bergantung kepada susu juga, tapi susu formula, kan, susu formula kan. Ada yang masih lagi ragu-ragu adakah boleh diguna pakai hukum yang sama sebagaimana susu ibu. Kerana jelas pada zaman Nabi, zaman sahabat ini memang confirm lah minum tu memang betul-betul susu ibu yang dimaksudkan. Baik, maka ulama kontemporari, ulama semasa berbeza pandangan. Ini saya ambil daripada fatwa ataupun penerangan hukum daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor, dipanggil Taudih Al-Hukmi, penerangan hukum. Ini baru sahaja dikeluarkan Taudih Hukum ini pada tahun ini 2023. Maksudnya ada soalan orang bertanya, bermakna ada lagi lah yang tak jelas tentang kedudukan hukum ini. Jadi mungkin kita dah tahu, tapi mungkin kita boleh ambil manfaat untuk kita sampaikan kepada generasi-generasi baru ni. Kebanyakannya memang anak-anak ni susu formula lah. Jarang dah nak susu ibu. Susu ibu tu kira sekali sehari ataupun 2 kali. Pagi sebelum pergi kerja bagi sekali, kemudian balik kerja pula lah, kan, bagi sekali lagi, kan, 2 kali je. Selebihnya susu formula. Bila duduk di taska, duduk di tempat asuhan, kan, biasanya tempat penjagaan ini susu botol lah, susu formula. Baik, ulama muasirin berbeza pandangan. Ada satu pendapat menyatakan bahawa kekal sebagai najis yang mukhaffafah lagi walaupun susu tu susu formula. Ada pendapat tu, ada pendapat itu, tapi pendapat yang terpencil. Majoriti menyatakan bahawa bila menggunakan susu formula, maka hukumnya bukan lagi najis. Kanak-kanak lelaki ni, kencing dia ini bukan lagi terletak dalam kategori mukhaffafah, tetapi ianya telah pun berubah menjadi najis yang mutawassitah. Kencing dia sama dah macam kencing orang dewasa. Walaupun dia minum susu sahaja, walaupun masih lagi usia bawah 2 tahun, tapi susu tu susu formula. Apa sebab, apa ilah yang menyebabkan ulama menetapkan sedemikian? Kerana susu formula ini dari segi asal usul dia daripada susu haiwan, daripada susu haiwan, ataupun boleh jadi juga daripada kekacang. Ada susu daripada soya contohnya, kan. Jadi dia bukan sumber semula jadi, bukan susu ibu yang semula jadi sebagaimana yang terbinanya hukum dalam hadis ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya. Kemudian susu tersebutlah yang mengenyangkan bayi itu sebagai makanan utama dia, kan. Maka dengan 2 alasan tersebut dia dikategorikan sebagai najis yang mutawassitah. Itu sebagaimana yang diperjelaskan dalam fatwa Majlis Agama ataupun Jabatan Mufti Negeri Selangor, negeri kita ni lah. Jadi ini jelas disebutkan kepada kita tentang perkara ini. Muslimin muslimat sekalian,
Jenis najis yang ketiga, jenis najis yang ketiga disebutkan najis pertengahan, mutawassitah, pertengahan. Najis pertengahan ialah darah, nanah, muntah, tahi, kencing, arak, bangkai dan lain-lain lagi sebagaimana yang diterangkan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Jadi pengarang kita ni dia tidak mendetailkan, yang tu kita kena rujuk balik dalam kitab-kitab fiqh lah. Cumanya dinyatakan sedikit sebanyak secara sepintas lalu dari segi kaedah hukumnya, sumbernya daripada mana dikeluarkan sehingga dinamakan sebagai najis ini mutawassitah, dan diterangkan tentang cara membersihkannya. Baik, kita tengok disebut di sini satu contoh hadis lah yang diambil hukum daripadanya, iaitu hadis mengenai darah yang merupakan salah satu daripada najis mutawassitah lah, darah. Ada diterangkan dalam hadis seperti berikut: An Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidhi yusibu ath-thawba tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Kita bagi laluan kepada azan, sambung selepas daripada azan nanti insya-Allah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatu wa ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadila wa syarafa wa darajat. Allahumma Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung sekali lagi. Hadis yang kita bacakan tadi maksudnya dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni tentang darah haid yang mengenai kain atau baju. Hendaklah perempuan, kata baginda, yang bertanyakan hukumnya itu menghilangkan kesan darah yang tersebut, kemudian menggosoknya dengan air, kemudian membasuhnya, kemudian ia mengerjakan sembahyang dengan memakainya semula. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kesan darah ataupun darah yang terkena pada pakaian. Darah ini asalnya darah haid lah, darah haid yang terkena pada pakaian. Jadi pakaian tersebut nak diguna untuk beribadah, maka cara nak membersihkan pakaian tersebut daripada darah itu caranya macam mana? Maka Asma pergilah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberikan penjelasan hukum. Nabi kata terlebih dahulu hilangkan kesan darah tersebut. Buanglah kesan darah tersebut. Kemudian menggosoknya dengan air, basuh dengan menggunakan air. Kemudian membasuhnya, kemudian ia mengerjakan sembahyang dengan memakainya semula. Maknanya hilangkan kesan dia. Kalau kata jenis yang berkeping, buang keping-keping dia dulu kan. Kemudian hilangkan, basuh dengan menggunakan air, sehinggalah hilangnya sifat-sifat pada najis tersebut. Warna dia kena hilang. Kemudian bau dia pun kena hilang, rasa dia kan pun kena hilang. Bila hilang semua ini dikira sebagai bersih dan dibolehkan untuk guna untuk solat. Itu cara yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya rumusan yang kita boleh buat. Itu satu contoh yang Nabi sebut dalam bab-bab lain pun banyaklah yang diterangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka cara membersihkan najis mutawassitah ialah dengan dialirkan air ke atas najis tersebut dan dihilangkan kesan-kesannya sehingga hilang ain bagi najis tersebut. Maknanya kalau yang betul-betul tu kena buang kan. Kemudian hilang juga sifat-sifatnya, iaitu 3 sifat. Semua sifat ini mesti hilang, warna, rasa dan juga bau mesti hilang. Baulah dikira sebagai bersih. Baulah dikira sebagai bersih, suci pakaian kita ataupun tempat kita daripada najis tersebut. Itu panduan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya disebutkan berkaitan dengan istinja. Hukum ataupun istinja ini untuk membersihkan najis kita apabila kita berak ataupun kencing lah, secara khususnya bila kita mengeluarkan tinja. Beristinja sebagaimana yang sedia maklum ialah bersuci dari najis setelah seseorang itu selesai membuang air kecil atau air besar. Bab berkait dengan istinja ini nampak macam benda remeh-temeh,
tetapi diajarkan juga secara spesifik oleh agama kita. Bahkan didahulukan perbincangan ini sebelum masuk bab-bab khusus berkaitan dengan solat. Kenapa? Kerana ia merupakan syarat bagi sahnya solat kita. Kalau kita sangkut tak lepas bab berkaitan dengan istinja ni, maka sembahyang kita sia-sialah, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan ada orang yang mendapat azab di sisi Allah Ta'ala di dalam kubur pun kerana punca, kerana istinja ni tak buat dengan sempurna. Maka jangan sesekali kita memandang remeh. Kan macam mana urgent sekalipun, kena pastikan bahawa basuh dengan bersih. Basuh kencing kita pun kena bersih, kan basuh air besar kita pun kena bersih sungguh-sungguh sebagaimana kaedah hukum yang ditetapkan. Menurut hadis-hadis yang menerangkan caranya bahawa selain dari air, dibolehkan juga beristinja dengan batu. Yang ghalib kita gunanya daripada air lah, kan. Tetapi selain daripada air, ada lagi benda-benda lain yang dibolehkan, antaranya batu. Menurut huraian ulama, dibolehkan juga beristinja dengan benda-benda yang lain daripada batu, asalkan benda-benda itu kesat, bersih dan tidak dilarang. Benda-benda lain pun boleh selain daripada batu, kalau kata dalam keadaan memerlukan. Ataupun air ada, kan kita nak guna juga benda ini, kemudian kita bilah sekali lagi dengan air. Itu yang terbaik sebenarnya. Itu yang terbaik. Jadi dibolehkan. Tetapi cara beristinja yang sebaik-baiknya dan sebersih-bersihnya ialah dengan menggunakan kedua-duanya sekali. Itu bila digabungkan kedua-dua akan jadi lebih bersih. Contohnya kalau sekarang kita guna tisu terlebih dahulu, kemudian kita bilaskan dengan menggunakan air. Jadi kita gabung dua benda. Maka dibolehkan. Yakni dengan benda yang kesat dahulu, mula dengan yang kesat dahulu. Mula dengan benda kesat terlebih dahulu, kertas misalnya, ataupun kita sekarang ni tisu lah. Kemudian disertakan dengan air. Gabung kedua-dua sekali. Kita tak buat benda ni. Tapi yang ni yang terbaik sebenarnya dari segi hukum. Kita air sahaja. Bahkan kalau kata ada orang guna tisu, kita rasa jijik, kita kata apa ni kan. Jadi sebaik-baiknya kita gabungkan kedua-duanya. Itu yang lebih baik. Baik, mana dalil kata yang ni lebih baik ni? Tuan-tuan sekalian, ada satu ayat yang khusus berkaitan dengan soal ini yang ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh bertengok balik di sebalik cerita yang panjang dalam surah At-Taubah, apabila orang-orang munafikin mereka membuat satu masjid, Masjid Dirar nama dia. Masjid Dirar ini dibina di atas dasar untuk memecah belahkan sesama orang-orang Islam. Mereka bina sebelum Nabi pergi ke peperangan Tabuk, kan, dan mereka ajak Nabi untuk Nabi pergi solat situ sekali. Cuma pada peringkat awalnya Nabi tak tahulah matlamat dan tujuan mereka buat. Rupa-rupanya tujuan mereka buat masjid tersebut untuk memisahkan, memecah belahkan orang Islam, dan juga untuk menjadikan sebagai pusat operasi orang-orang kafir, orang-orang munafikin untuk merancang kejahatan terhadap orang-orang Islam. Maka bila Nabi balik dekat nak sampai, Allah Ta'ala turunkan malaikat Jibril maklumkan kepada baginda tentang perkara ini. Akhir sekali Nabi mengutuskan sahabat untuk meruntuhkan Masjid Dirar tersebut, untuk meruntuhkan Masjid Dirar tersebut. Apa yang berlaku ialah Allah Ta'ala turunkan ayat yang sepatutnya dijadikan tempat untuk beribadah bukan Masjid Dirar tersebut, bukan masjid itu, tetapi Allah Ta'ala menyatakan la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah sebut bahawa jangan kamu menunaikan salat dalam Masjid Dirar itu sekali-kali. Jangan. Allah tegah baginda dan tegah sahabat-sahabat daripada sembahyang di Masjid Dirar yang dibina oleh munafikin tadi. Baik. Tetapi kata Allah Ta'ala, sesungguhnya masjid yang dibina di atas dasar takwa, daripada hari yang pertama lagi sepatutnya didirikan sembahyang di situ. Maksudnya Masjid Quba. Ada sebahagian ahli tafsir menyatakan bahawa Masjid Nabawi, tapi yang lebih rajih kan dasarkan kepada huraian ahli-ahli sirah dan juga ahli-ahli tafsir, yang lebih rajih adalah merujuk kepada Masjid Quba. Masjid Quba itu yang sepatutnya dijadikan tempat untuk beribadah, bukannya
Masjid Dirar yang dibina oleh orang munafik tadi tu. Kemudian Allah menjelaskan apa yang special. Yang ni berkaitan dengan tajuk kita ni, apa yang special yang ada pada Masjid Quba sehingga kan Allah mention supaya masjid ini dijadikan tumpuan untuk beribadah. Allah menyebut fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di masjid tersebut adanya orang-orang soleh, mereka ini golongan yang suka bertaharah, bersihkan diri. Dan Allah menyatakan wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah Taala suka kepada orang yang suka membersihkan diri. Baik, perkara ini menjadi tanda tanya lah, apa yang special sangat mereka ini sehingga Allah sifatkan mereka sebagai golongan mutatahhirin. Maka Rasulullah, sahabat-sahabat buat ni selidik, tanya mereka ini, apa yang kamu buat sehingga Allah memuji kamu dalam Quran sehingga jadi special? Kamu ni kan digelar orang-orang Quba ni sebagai golongan mutatahhirin. Maka mereka menyatakan bahawa, yang ni poin kita nak. Mereka menyatakan bahawa kami ni, maknanya orang-orang yang sembahyang jemaah-jemaah Masjid Quba ini, kami selain daripada beristinja guna batu, guna benda-benda kesat tadi, kami istinja selain daripada bahan-bahan tersebut kami gunakan air. Maknanya gabung kedua-dua sekali. Itu rahsia kenapa mereka ini disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada situlah ulama-ulama kata yang lebih baik adalah digabungkan. Boleh kalau kita guna benda kesat sahaja, batu ke contoh ataupun tisu ke contoh, dah memadai. Tapi lebih baik kita bilas balik dengan air. Ataupun kita nak guna air sahaja pun dah memadai, tapi lebih baik kalau digabungkan kedua-dua sekali dengan dimulakan dengan benda-benda kesat terlebih dahulu, air yang terakhir. Itu cara yang terbaik. Ini yang paling baguslah kan, sehingga apabila mereka ahli-ahli Quba ni guna cara sedemikian, Allah Ta'ala memuji, maksudnya Allah mengiktiraf cara tersebut sebagai cara yang terbaik sehingga mereka digelar sebagai golongan al-mutatahhirin, golongan yang betul-betul berusaha untuk menyucikan diri mereka. Sebagaimana kebersihan jasmani, maka kebersihan rohani juga diutamakan oleh Islam. Dengan sebab itu, sebelum kita melangkah masuk ke tempat buang air atau tandas, disunatkan berdoa, memohon semoga Tuhan melindungi kita dari segala perkara yang buruk dan keji, terutama yang datangnya dari angkara syaitan dan suku sakatnya yang biasanya bersarang di tempat-tempat kotor. Untuk kita nak masuk ke tempat nak bersihkan najis tadi pun diajar kepada kita untuk bersih rohani kita, dalaman kita. Yang ni tuan-tuan sekalian nampak kecil tapi nilainya besar untuk dalaman kita, untuk diri kita. Sehingga Nabi kita SAW bila mana nak masuk tandas ni kita tahulah ada tujuan nak istinja ataupun masuk bilik air untuk ambil wuduk dan seumpamanya, ataupun dengan tujuan nak mandi, nak bersihkan diri. Salah satu daripada benda yang penting tapi jarang kita buat ataupun banyak kali kita tinggalkan, khususnya dalam keadaan darurat lah kan, darurat tak tahan sangat ni sehingga kita lupa nak baca doa, sedangkan doa itu nilainya sangat-sangat besar. Antaranya doa yang dibacakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, rawahu al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk ke tempat buang air, baginda berdoa dengan sabdanya sebagaimana yang biasa kita baca, yang maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari segala perkara yang buruk dan keji, juga dari angkara syaitan dan suku sakatnya. Itu doa Nabi SAW. Doa yang kita biasa baca, dah biasa jadi amalan bagi sebahagian orang, tapi kadang-kadangnya sebahagian yang lain tinggalkan amalan ini. Sedangkan Nabi kita SAW melazimi membaca doa ini apabila nak masuk bilik air. Nabi minta perlindungan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat buruk, perangai-perangai buruk, begitu jugalah khususnya daripada hasutan syaitan dan juga suku sakat syaitan. Kenapa rahsia di sebalik doa ini? Nanti pengarang akan huraikan. Khususnya bila keluar daripada bilik air, Nabi baca doa keampunan. Pelik kan? Biasa orang baca doa keampunan ni atas tikar sejadah saja kan.
Tapi kenapa Nabi kita SAW keluar daripada bilik air, Nabi baca dengan ghufranak, antara doa lah, wahai Allah kami mohon keampunan daripada kamu. Apa rahsia dia? Di sebalik doa-doa Nabi ni, sama ada doa masuk, doa keluar daripada tandas, ada nilai tasawuf dia, dan ada pengajaran dari segi dalaman. InsyaAllah yang ni kita akan huraikan dalam sesi pertemuan kita yang akan datang. Untuk malam ini sekadar itu sahaja, mudah-mudahan ada manfaat penambahan ilmu pada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.